Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat Rock Garden Channel, walau di mana saja berada. Sekali lagi kita bertemu di dalam channel saya, Rock Garden Channel. Pada sahabat-sahabat yang subscribe, terima kasih diucapkan. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru mengenali channel ini, jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya, agar tidak ketinggalan dengan konten dan video saya yang seterusnya. Baik, kalau kita tengok video ini, apa persepsi kita? Sekumpulan semut tengah menikmati satu santapan hari ini dengan seleranya. Okey, tajuk saya kali ini ialah percaya ke tak percaya bahawa sedekah ini adalah satu pelaburan yang ajaib dan telah terbukti keberkesanannya. Sumbangan tanpa balasan. Saksikan video ini sampai ke hujung. Terima kasih. Soal rezeki ni memang persoalan yang lumrah ya, diperkatakan yang tidak lekang di panas dan tak lapuk di hujan. Ini juga adalah satu cara kita untuk murahkan rezeki kita ya, dengan memberi makan kepada haiwan-haiwan ataupun bersedekah kepada apapun, yang penting ada perut, itu dipanggil sedekah. Kita nak ikhlaskan amalan kita, mulakanlah daripada memberi makan dan minum kepada haiwan. Sebut saja rezeki yang nampak, tentulah di sekeliling kita. Rezeki ni adalah apa-apa yang kita rasakan memberi manfaat, dan segala sesuatu yang tidak dapat kita mengambil manfaat tu, walaupun milik kita, tapi bukanlah rezeki kita, tetapi rezeki orang lain. Baik, di sini saya nak kongsikan ada dua perkara yang di mana rezeki ni sangat bermanfaat kepada manusia. Contohnya duit, makanan, minuman, kereta, rumah dan pelbagai lagi benda lain adalah, semuanya itu adalah rezeki. Okey, satu lagi ialah kesihatan. Kita boleh menikmati makanan dan minuman, itu juga lah rezeki. Sikap, tingkah laku, kita dapat idea yang bernas, juga ada rezeki. Kita dapat membina kehidupan yang baik, kesihatan kita baik, anak-anak kita baik, saudara-saudara kita baik, jiran tetangga baik, kawan-kawan kita baik, dan semuanya baik. Kenderaan kita baik, itu semuanya rezeki. Semua telah ditentukan olehnya. Setiap makhluknya yang diciptakan sudah pun dibekalkan dengan rezeki, semada yang seni hinggalah yang paling besar. Jadi begitulah Maha Pemurah dan Pengasihnya dia ya. Contohnya udara, laut, tanah dan api. Gaduh-gaduh tentang udara ni, semua dapat udara dan udara ni juga adalah penting untuk penghidupan. Sangat mustahak ya. Cuba kita ingat balik apa yang kita belajar sains dulu, proses fotosintesis, iaitu pokok-pokok akan menyedut semua kekotoran, iaitu karbon dioksida, kemudian memprosesnya dan mengembalikan semula kepada alam dalam bentuk udara yang bersih kan, iaitu oksigen. Jadi udara yang selamat untuk dihirup. Proses ini berlaku setiap saat. Kemudian setiap
benda yang hidup. Contohnya pokok-pokok, serangga, haiwan dan manusia ini memang amat bergantung kepada udara. Betul tak? Jadi setiap makhluk ni ada bahagian masing-masing kan. Jadi tak boleh dan tidak bahawa udara ni adalah rezeki. Kemudian kita perhatikan air pula. Okey, sebahagian permukaan bumi ni adalah air, betul tak? Jadi permukaan ni yang luas ini lah sebenarnya memberi rezeki kepada hidupan. Permukaan yang luas ini membolehkan proses penguapan menjadi sangat pantas. Jadi sebagaimana juga pepohon menyedut udara kotor untuk diproses menjadi udara bersih, jadi permukaan air juga begitu. Jadi berbalik kepada teori sains tadi itulah, macam mana dapatkan air yang bersih, macam mana itu dengan proses penguapan, kemudian menyaringkan air dan meninggalkan segala kekotoran ke dalam laut, tasik ataupun sungai. Akhirnya air itu turun kembali ke bumi dalam bentuk air hujan yang bersih. Jadi sebagaimana udara itu adalah rezeki, air juga adalah sangat penting. Jadi air ini adalah rezeki yang bersifat material lah. Manakala idea untuk membersihkan dan membawa air masuk ke dalam rumah juga adalah rezeki melalui idea pemikiran manusia. Dengan rezeki yang bersifat inilah manusia menjadi lebih maju ke depan lah, menjadi lebih senang kehidupannya, lebih mudah dan selesa. Jadi pada hari ini juga boleh ditukar menjadi panas pula, sejuk, malah diberi pelbagai perisa agar lebih enak diminum. Air adalah rezeki yang bersifat benda. Manakala dia untuk menukar air menjadi panas, sejuk dan pelbagai rasa, itu juga adalah rezeki, sumber rezeki yang lain kepada penghidupan. Sains dan kehidupan ini memang tak boleh dipisahkan. Kemudian kita halakan pula pandangan kita kepada gunung ataupun bukit bukau. Di sana tersimpan sumber makanan pada penghidupan, iaitu dalam bentuk zat-zat lah yang menyuburkan tanah. Kemudian apabila hujan turun, zat-zat itu akan menyutkan ke pelbagai permukaan tanah melalui sungai. Kemudian tanah yang subur itu kemudiannya menumbuhkan pelbagai tanaman yang menjadi rezeki kepada penghidupan. Jadi dengan manusia yang menggunakan akal fikiran, menggunakan tanah sebagai sumber untuk mencari rezeki. Cukup sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. Sebagai penutup, saya ingin nak membuat satu cerita. Ceritanya ialah seorang pemuda dan juga burung. Okey. Suatu ketika ada seorang pemuda ni melalui pinggir hutan dan dia melihat seekor burung yang patah sayapnya. Kemudian dia terfikir, bagaimanakah agaknya burung yang patah sayap itu mendapat makanan. Kemudian dengan tiba-tiba, tidak lama kemudian, datang seekor burung lain dengan membawa makanan, lalu diberikan kepada burung yang patah sayap itu tadi. Kemudian waktu itulah dia terfikir bahawa memang rezeki ini memang telah ditentukan oleh setiap makhluk. Kemudian burung itu pun terbang. Okey, setelah melihat kejadian itu, balik daripada rumah, maka dia pun menceritakan kepada kedua orang tuanya bahawa dia nak berhenti daripada kerja, kerana beliau berkeyakinan bahawa memang rezeki itu telah pun terjamin. Tetapi orang tuanya memberi nasihat kepadanya supaya
Mengapa kamu hanya meneladani burung yang patah sayap yang diberi makan? Mengapa kamu tidak meneladani burung yang memberi makan itu? Jadi beliau pun berfikir balik, tak jadilah dia berhenti daripada kerja. Jadi begitulah sebuah cerita seorang pemuda dan juga seekor burung yang patah sayapnya dan juga pengajaran. Kita tak boleh buat konten YouTube lagi, di luar sana masih PKP lagi. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini kita meluangkan masa untuk berkongsi ilmu lah, ya. Okey. Mudah-mudahan dengan video pendek ini memberi manfaat kepada kita semua. Jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.